Sifat-sifat enzim. Okay, enzim ini sifat-sifat dia awak kena ingatlah Okay, enzim bersifat spesifik kerana mempunyai tapak aktif terhadap substrat yang spesifik. Contoh, ini saya lukis saja Contoh, kita ada satu tapak enzim yang bentuk dia macam ni. Okay, ni tapak enzim, tapak aktif. Okay, jadi substrat, ni macam payah pula tulis lukisan gini. Okay, kita ambil yang mudah-mudah je. Okay. Sekarang saya ada satu tapak enzim. Dia duduk gini. Gitu. Okay, kemudian ini enzim Kemudian ada dua substrat. Satu substrat dia bentuk macam ini. Satu lagi substrat dia bentuk macam ini. Kenapa saya ni? Betul lah. Okay, dia bentuk macam ini. Jadi, yang mana satu yang boleh nanti benda ni akan confuse awak pula. Okay. Ada satu substrat bentuk macam ini, ada satu lagi substrat bentuk macam huruf T ni. Jadi, yang mana satu antara substrat satu dengan substrat dua yang akan muat kepada tapak aktif enzim tu. Okay, jadi of course lah substrat nombor 2 yang boleh masuk. Mana boleh bulat stokor masuk sini. Ni tapak dia ni. Di tapak dia ni. Tak boleh. Okay, jadi itu maksud enzim bersifat spesifik. Untuk substrat yang spesifik dengannya saja. Kalau kita buat contoh ni contoh juga ni. Okay, sekarang saya gabung. Ini adalah enzim. Kemudian kita letakkan substrat yang tu tadi. Jadi gitu. Tak kenalah. Tengok tapak dia tidak sepadan. Kalau kita buat yang substrat nombor 2 pun sama gini. Kemudian kita ambil huruf T tu. Duduk gitu. Kan dia sepadan. Ni kita tidak sepadan. Dia tak boleh masuk pun dalam lubang tadi. Jadi ini kita panggil yang sepadan. Sepadan. Jadi enzim spesifik. Dan yang kedua, enzim tindak balas enzim adalah berbalik. Berbalik ni maksudnya enzim tu boleh gana nak kabur macam contoh, glukosa campur glukosa, dia jadi maltosa kan. Enzim yang digunakan ialah maltase. Dan bila nak tukar maltosa menjadi glukosa balik, dia guna juga maltase. Jadi enzim yang sama. Gini. Ini ginilah konsep dia Konsep dia macam ini. Konsep dia ni ni macam ni, berbalik, tindak balas berbalik. Tapi adakah maltase ini adalah enzim yang untuk digunakan untuk menyatukan glukosa ini? Saya kena cek balik. Saya jangan percaya betul ni. Ni saya mengandaikan saja nak tunjuk awak. Okey. Yang ketiga, enzim tidak musnah selepas tindak balas. Okay, bila dia dah bertindak balas macam ini, kemudian dah menghasilkan produk. Okay, di atas Okay, bila dia dah hasilkan produk. Okay, produk seketul ni dia dah buat produk. Enzim ini dia terpisahlah daripada produk terpisah daripada dia, dan enzim ni akan pergi mengikat dengan substrat yang lain pula. Dia tidak dimusnahkan. Gitu. Okey, dan yang keempat, aktiviti enzim boleh dipercepatkan dengan penambahan kofaktor. Dia macam kononnya kita tambah dia punya energi lah kepada enzim ni. Contoh kofaktor ialah vitamin B, ion magnesium, ion ferrum dan ion cuprum. Dan aktiviti enzim juga boleh diperlahankan oleh perencak. Contoh perencak seperti logam berat. Ni mercury dan plumbum. Jadi tu orang kata kalau orang tu pergi makan makanan atau minum air yang ada sumber logam berat,
dia boleh jadi slow, jadi lembab, jadi bodoh. Sebab aktiviti enzim pun slow dalam badan. Ini logam berat yang sangat bahaya. Not mercury ni banyak dalam produk kecantikan yang tak ada pengesahan KKM ataupun yang buat COD, bukan maksud saya COD, yang buat sendiri, yang tiba-tiba kata tiba-tiba marvelous putih. Cek baik betul-betul ada mercury ke tak. Bayangkanlah kalau mercury ini meresap masuk ke dalam kulit awak dan dia boleh memperlahankan aktiviti enzim. Lagi kesian ke badan kita. Okey, dan yang terakhir ialah enzim diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Sebab satu molekul enzim boleh diguna berulang kali terhadap banyak substrat. Contoh, substrat dia ada 50 substrat. Nak jadi produk ni, nak jadi produk. Jadi dia tidak semestinya memerlukan 50 enzim. Kadang-kadang padang cukuplah 10 enzim pun. Sebab satu enzim boleh berikat berulang kali dengan substrat. Lepas dia sudah buat kompleks enzim substrat tu, lepas tu produk dia dah keluar daripada, terpisah daripada tapak aktif enzim. Jadi enzim itu akan kembali semula mencari di manakah substrat lain yang akan aku ambil lagi. Dia gitu. Okay. Itu ciri nombor 6. Okey, penghasilan enzim. Enzim ada 2. Iaitu enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Apa itu enzim intrasel? Enzim yang dihasilkan oleh sel untuk kegunaan sel itu sendiri. Maksudnya aku buat, aku seorang yang punya. Dia duduk dalam ni, dia tidak keluar. Maknanya sendiri buat, sendiri guna. Okey, yang B, terdapat dalam sitoplasma, nukleus dan membran plasma sel itulah. Okey, contoh enzim yang intrasel adalah enzim hexokinase untuk proses respirasi sel, dan enzim oksidoreductase dan enzim polimerase DNA. Yang ini tak apalah, awak cuma tahu nama saja. Kalau nak tahu function-function ni pening pula. Okay, ini contoh dia. Okay, untuk enzim ekstrasel, enzim yang dihasilkan dalam sel dan dirembes keluar untuk bertindak balas di lokasi lain. Jadi hak ni dia buat dalam ni banyak-banyak, lepas tu dia buat tubik, nak atau lain. Okey. Jadi contohnya kebiasaannya enzim pencernaan. Okey, yang ini kita akan belajar bab akan datang. Contohnya enzim amylase dihasilkan di pankreas. Namun dia bertindak balas di duodenum. Kat mana ni pankreas? Kat mana ni duodenum? Okey, itu kita akan belajar dalam bab pencernaan. Maknanya dihasilkan di tempat lain tapi bertindak balas di tempat lain. Itu maksud ekstrasel. And last untuk video ni lah, penamaan enzim. Nama enzim diterbitkan daripada substrat yang dimangkin olehnya. Dia menambah ACE pada nama substrat tersebut. Contoh, substrat itu adalah lipid. Jadi, enzim yang bertindak balas kepada lipid dinamakan lipase. Iaitu cos-cap. Dia tambah S belakang. Jadi, lain kali kalau awak terjumpa nama S tu, itu adalah enzim. Tapi ada juga nama enzim yang tidak mengikut penamaan sistematik. Sebab enzim ini sudah wujud sebelum ada sistem penamaan ini. Ini contoh dia. Pepsin, renin, tripsin dan erepsin. Ni semua nama yang memang sedia ada dah. Jadi bila kita buat sistem penamaan, tak boleh beri nama dia balik. Okey.